Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang maksudnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kematian dan kehidupan hanya liyabluwakum, untuk Allah menguji kamu, Allah menguji kita semua, siapakah yang paling baik amalannya. Jadi Allah begitu jelas dalam ayat ini, kehidupan dan kematian adalah satu ciptaan Allah yang sengaja Allah ciptakan, sama ada yang hidup ataupun yang mati. Tujuannya satu sahaja, iaitu Allah nak menguji kita, siapakah amalan yang paling baik. Itu sahaja. Allah tidak nak tengok siapa yang paling senang hidup kat dunia, siapa yang paling kaya, siapa yang paling tinggi jawatannya, siapa yang paling popular. Tak. Allah hanya nak tengok siapa yang amalannya paling baik. Jadi kata Al-Fudail bin Iyad, maksud amalan paling baik ialah dua. Satu, Allah nak tengok siapa yang beramal yang paling ikhlas kerana Allah. Ada yang beramal kerana Allah tapi bercampur dengan yang lain. Kadang-kadang kerana Allah tapi di samping kerana Allah ada juga kerana dunia ataupun kerana yang lain. Jadi Allah nak tengok siapa amalan yang betul-betul ikhlas 100% kerana Allah. Yang kedua, yang paling baik amalan ialah, kata Fudail, ialah yang paling menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tak sama dengan sunnah Nabi, kadang-kadang sama tapi kurang menepati. Jadi Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa solatnya paling baik, siapa mentaati perintah Allah yang paling baik, siapa yang zikirnya paling baik, siapa yang baca Qurannya paling baik. Jadi apa saja yang berlaku di dunia, kematian atau apa saja musibah, sebenarnya pengajaran untuk yang hidup. Jadi hari ini kita hadir dalam perkebumian Tuan Guru Dr. Ismail Mahmud dan juga abang ipar kepada saya. Isterinya adalah kakak saya. Dan kita semua ada kat sini, kita melihat sendiri bagaimana mayat ini dikebumikan. Dan sekarang Nabi berpesan kepada sahabat, bila Nabi menghadiri perkebumian para sahabat, bersama para sahabat, Nabi pesan pada para sahabat, berdoalah kepada si mati ini. Berdoalah kepada si mati. Kenapa? Fa innahu al-an yus'al. Sekarang dia sedang disoal. Yas'alu allahu as-sabat. Doalah untuknya supaya dia teguh, dia tetap imannya, supaya apa? Dia boleh menjawab. Apabila ditanya soalan, siapa Tuhan kamu, siapa lelaki ini, apa agama kamu, soalannya mudah, tapi jawapannya semua bergantung pada amalan kita sepanjang kita hidup. Dan yang akan menentukan amalan kita baik ataupun tak ialah di hujung kehidupan kita. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang betul-betul dikira ialah di hujung kehidupan. Kadang-kadang kita buat amalan dah baik, tapi di hujung kehidupan sebelum mati jadi tak baik. Yang tu Allah kira. Maka sebab itulah kita kena istiqamah, jaga solat kita sepanjang waktu. Sebab kita tak tahu mati bila. Takut-takut masa kita malas, itulah datang malakul maut. Jadi jagalah iman kita, jagalah amal soleh kita, jagalah perintah Allah di mana-mana saja, bila-bila masa. Sebab kita tak tahu kematian bila datang. Dan Allah yarham Dr. Ismail Mahmud, kita pun semua terkejut. Sebab semalam dia mengajar kuliah maghrib, sihat. Lepas Isya pun dia balik rumah sihat. Dan semua kita dikejutkan dengan berita yang mengejutkan. Sebab apa? Sebab mati datang kepada siapa saja, sama ada tua ataupun muda, ataupun sihat, ataupun sakit, ataupun kanak-kanak. Jadi Allah tak bagi tahu bila kita mati supaya apa? Supaya kita sentiasa bersedia, jangan lara dengan kehidupan dunia. Allah kata dalam Al-Quran juga, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Innama tuwaffu ujurakum wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan sempurnakan balasan amalan kita hari kiamat.
Kat dunia kita dapat juga balasan. Mungkin kita salat, kita rasa tenang, tapi tak sempurna balasannya. Bila balasan yang sempurna yang Allah akan bagi hari kiamat. Jadi pastikan amal kita semasa kita hidup, Allah masih sayang pada kita, Allah masih belum cabut nyawa kita. Maka pastikan amalan kita amalan yang terbaik, supaya apa? Kita dapat balasan yang sempurna di akhirat besok. Maka Allah kata, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhila al-jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, ini faqad faza. Ciri-ciri orang yang berjaya bukan di dunia. Allah begitu jelas. Ciri-ciri orang yang berjaya ialah, pertama, dia dijauhkan daripada neraka, selamat daripada neraka. Yang kedua, wa udkhila al-jannah, dimasukkan ke surga. Dapat dua ni baru dia berjaya. Selagi dia tak masuk surga, selagi dia tak selamat daripada neraka, dia sebenarnya belum berjaya. Ramai orang rasa dia berjaya dengan dunianya. Tak, Allah kata yang sebenar berjaya ialah bila pasti dia selamat daripada neraka dan dia dapat masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah ingatkan, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan keseronokan yang menipu daya. Berapa ramai yang tertipu dengan dunia, habiskan masa kerja dunia, tapi bila mati inilah tempatnya. Kita habiskan masa kumpul duit, buat rumah besar-besar, akhirnya balik ke sini. Kita kumpul duit banyak-banyak, berjalan ke merata tempat, akhirnya balik ke sini. Kita sayang anak, sayang isteri, akhirnya kita tinggal semua, masuk dalam kubur. Jadi Allah nak bagi, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab bila bila mati, kamu tinggal semua yang kamu kejar, yang kamu habiskan masa umur sampai ketua kerja dunia. Tengok bila mati, hanya berbekalkan 3 lapis kain kafan. Jadi ambillah pengajaran untuk diri kita. Yang mati tak boleh buat apa dah. Sebab tu kata seorang ulama, dia kata, semua yang mati Allah rakam dalam Al-Quran. Semua yang mati minta satu je, nak balik ke dunia untuk fa'as-saddaqah wa akun minas salihin, untuk aku bersedekah dan beramal soleh. Dia minta satu saja. Sama ada dia orang Islam, orang beriman, orang munafik, orang kafir, semua minta nak kembali dan untuk melakukan satu benda saja. Bukan nak sambung perniagaannya, bukan nak besarkan rumahnya, tapi nak beramal soleh. Sebab ketika dia mati, dia cukup yakin yang betul-betul bermanfaat setelah mati ialah amal soleh sahaja. Jadi marilah kita ambil pengajaran, baiki akidah kita, baiki iman kita, tingkatkan amal soleh kita, supaya bila kita mati Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kematian ini mengisahkan kita dan menjadikan kita lebih baik daripada hari ini, besok lebih baik daripada hari ini, minggu depan lebih baik daripada hari ini, dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Yang paling-paling kita takut ialah di hujung kehidupan kita tak tahu kita dicabut nyawa dalam keadaan apa. Jadi pastikan kita sentiasa istiqamah dalam beribadah, beramal solat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya mewakili pihak keluarga almarhum Dr. Ismail Mahmud mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir, yang membantu, yang memberi kerjasama. Semoga Allah membalas. Dan kami jemput semua yang hadir ni datang balik ke Surah, ada jamuan. Ada jamuan. Siapa yang ada masa boleh datang ke Surah semula untuk merasik jamuan, insya-Allah. Okey. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.